Okey, kita teruskan lagi dengan siri tutorial untuk video yang keempat. Saya akan tunjukkan beberapa lagi ikon dengan fungsi-fungsi yang lebih menarik. Okey, yang pertamanya ikon untuk tape measure tool. Tape measure tool ni untuk kita ukurkan jarak distance, dan tapi saya lebih banyak gunakan ikon ni untuk kita buat rescale ataupun membesarkan atau mengecilkan scale dengan kaedah yang mudah saja. Okey, kita cuba tunjukkan semula model yang kita dah buat ni. Kalau kata kita nak try dekat model yang lain pun boleh. Okey, kalau tengok pada jarak yang ini, kalau saya buatkan satu line, saya boleh tengok dekat sini jarak dia adalah 50mm, yang mana kita dah offsetkan sebelum ni 50mm, tetapi saya nak besarkan model ini supaya jarak yang 50mm ini akan menjadi 100mm. Jadi kita akan gunakan button tape measure tools ni. Okay, saya selectkan model, ataupun sebenarnya tak perlu select pun tak apa. Tape measure tool, kita klik pada tape measure tool, dan kemudian kita klik pada model yang kita nak besarkan atau kecilkan ini. Saya klikkan pada satu reference yang mudah, iaitu pada garisan hujung bucu ini kepada hujung garisan yang ini yang berwarna pink, makna dia selari dengan garisan yang atas tu. So jarak dia 50mm. Selepas tu akan keluar satu dash line yang panjang, dan dekat dia punya satu baris ayat di bawah ni dia lumkan pada kita. Dia tanya enter value to resize model. Enter value to resize model bermaksud kita boleh key in satu value untuk resize model jarak tadi ni kepada jarak yang kita nak. Okey, saya type 100 dan saya klik enter. Kemudian akan keluar satu notification maklumkan, do you want to resize the model? Note that components within the model that were loaded from external file will not be resized. Maknanya dia akan sizekan apa yang di dalam ini saja. Kita klik yes. Okey, dan kita boleh try cuba tengok jarak offset dia yang 50 telah pun bertukar menjadi 100. Saya padamkan semula garisan reference ni. Okey, kalau kita tengok ni orang yang tak berubah saiz dia. Sebelum ni besar dia adalah besar ni saja. Selepas tu dia bertambah besar kerana kita dah buatkan rescale dia sekali ganda besar, daripada 50 jadi 100. Okey, saya jarang gunakan text, tapi kalau ada yang nak gunakan, kita boleh gunakan tagging text ni, label dia. Contoh dia, kalau kata saya nak tagkan mana-mana permukaan untuk maklumkan ini sebagai komponen A, komponen B dan sebagainya, defaultnya dia akan bagi tahu kita punya area. Ini saya nak tag sebagai komponen B dan sebagainya. Kita boleh gunakan label untuk text ni. Tapi kelemahan dia adalah dia akan kekal pada paksi yang kita dah set. Jadi kalau kita rotate, dia punya view tu akan mungkin terhalang dan sebagainya. Pastikan kita buat tag ni apabila kita dah confirmkan view punya angle yang kita nak, supaya dia tak menyusahkan kita bila kita nak buat editing nanti. Okey, baik, berikutnya kita akan gunakan pen bucket. Pen bucket, kalau standard shortcut dia adalah B, iaitu bucket. Okey, jadi bila kita nak gunakan pin bucket ni, kita biasa akan on juga sekali dengan default tray. Kita pinkan default tray ni dan kita akan carikan tray material. Okey, pada tray material ni kita akan dapat tengok ada beberapa pilihan dia punya material, termasuklah warna, color, dan ini adalah default yang mana kita boleh tambah lagi kemudiannya, ataupun sebenarnya kita boleh letakkan dulu default color ataupun material ni, yang kemudiannya kita akan olah dia dan ubah sesuai di dalam another plugin punya software ataupun dalam rendering punya software seperti Lumion dan sebagainya.
untuk dapatkan efek yang lebih cantik. Tetapi jika kita nak warnakan material dalam SketchUp ni, cara dia pun sangat mudah. Guna klik pada pen bucket ataupun shortcut dia B untuk bucket. Kemudiannya kita akan pilih mana-mana warna ataupun material, dan kita hanya perlu klik saja pada permukaan yang kita nak keluarkan, yang kita nak cat dia ataupun kita nak colourkan dia, nak paint dia kan. Kita juga boleh paint kan dalam secara group terus, iaitu model. Contoh dia, saya select yang ini, saya groupkan, dan kalau saya pilih salah satu materialnya, saya hanya perlu klik pada model ini untuk teruskan bucket tu punya colour pada satu model terus, dengan syarat dia adalah group. Okey, kita groupkan, dan bila kita tekan bucket untuk colour, dia akan terus warnakan keseluruhan material pada permukaan dalam group tersebut. Itu lebih mudah lah kalau kita nak colourkan dalam bentuk group. Kalau sekiranya kita nak buat adjustment, contoh dia, kita boleh klik pada sample paint, kemudian kita klik pada paint apa yang kita dah letakkan ni, dan kita klik pada edit. Pada edit ini, kita boleh membuat perubahan secara customize. Contoh dia, saya nak pekatkan warna yang dah saya select ni, ataupun saya nak tukarkan kepada warna yang lain, tanpa perlu klik dan warnakan satu-satu semula, tetapi saya hanya perlu ubah suai pada button edit sahaja. Okay, ada juga student yang tanya macam mana kita nak customize shortcut. Contoh dia, kalau katakan kita dah tahu shortcut P untuk push, shortcut M untuk move, tetapi bila rotate, bila kita cuba tekan R, shortcut R adalah shortcut untuk rectangle, untuk kita buat rectangle. Tapi saya tak nak jadikan shortcut rectangle ni, saya nak jadikan R ni sebagai shortcut kepada rotate. Kita boleh customizekan kita punya shortcut dekat window. Okay, kita klik pada preference, window preference, dan ada satu item shortcut. Okay, dekat shortcut ni kita boleh type, contoh dia saya type rectangle. Kita dah assignkan R ni secara default untuk shortcut dia, saya buang dia. Okay, bila kita dah buang dia, kita boleh cari rotate, tool rotate, shortcut dia adalah Q, saya buang dan saya gantikan dengan R. R. Klik tambah. Okey, kemudiannya bila kita tekan R, dia akan pergi pada shortcut rotate. Okey, seterusnya saya akan cuba tunjukkan kaedah bagaimana kita nak gunakan entity info, layer dan juga group. Okey, bila kita buat satu model, kita boleh groupkan setiap item tu secara berbeza. Contoh dia, yang ini saya group 1, group 2 dan group 3. Yang ini ada satu group yang special, saya nak buat saya triple klik dan saya groupkan satu group yang besar lagi. Okey, maknanya ada 4 group dekat sini. Dan kegunaan group ni supaya bila kita attach, kita boleh detachkan dia balik tanpa melekatkan model tersebut. Jadi kita boleh padam ataupun alihkan dia tanpa menyebabkan model tersebut melekat dan menyukarkan kita untuk editing kepada model tersebut. Manakala layer dan entity info ni berguna apabila kita nak groupkan tu dalam bentuk yang kita boleh control dia punya visibility dan juga line punya dash. Okey, saya tunjukkan contoh. Kesemua ini masih belum dibuat dalam bentuk satu layer. Dia hanya ada satu layer standard saja, layer kosong. Kita cubakan untuk create satu layer yang baru. Saya namakan layer kotak 1. Dan saya cuba select pada main model kotak yang besar ni. Pergi pada entity info, saya tukarkan layer kosong ini kepada kotak 1. Seterusnya
sekaligus dia akan menyebabkan layer bagi model group ini adalah kotak satu. Okey, saya pilih yang ini pula. Saya create yang berikutnya kotak 2. Kotak jenis 2. Okey. Dekat sini saya nak yang saya select ini akan pergi ke kotak jenis 2. Cara nak select banyak-banyak, klik satu dan tekan control, akan keluar satu button tambah. Saya klik model yang berikutnya dan saya pergi pada entity info, klik pada layer, klik pada kotak jenis 2 supaya kita transferkan model yang bersisi luar ni 1, 2, 3 ini kepada kotak jenis 2. Dan dekat layer kita boleh nampak ada gambar mata ni, eyes ni. Dia nak kita control dia. Kalau kita nak visible kan dia dan invisible kan dia, cara dia kita, kalau kita klik pada kotak ni, hilangkan mata dia, maka model tersebut akan hilang. Dia hidden kan, kita hiddenkan model. So dengan cara ni kalau kita buat dalam bentuk model yang banyak-banyak, kita boleh ringankan masa kita nak buat kerja tu. Kita boleh mudahkan kita untuk viewing dan ringankan editing model. Contoh dia, kita mungkin nak hilangkan kotak 1 tapi kekalkan kotak 2. Jadi dengan cara ni kita boleh mempermudahkan editing kita, editing model kita. Okey, kalau kita sedang berada pada default model yang ini, ada gambar pensel ni, bermaksud kita tengah aktifkan layer ni. So kita tak boleh nak invisiblekan dia. Nak invisiblekan dia perlu dia berada pada yang tidak aktif. Contoh dia, kalau kata saya bawakan aktif layer ini kepada kotak jenis 2, saya tak boleh nak tutup dia. Saya hanya boleh invisiblekan ataupun hiddenkan model yang bukan dalam layer yang aktif sahaja. Okey. Berikutnya kita boleh tengok dekat default tray ni, dia sebenarnya ada banyak tray. Dan tray ni contoh dia seperti instructor ni lebih kepada dia tunjukkan macam tips ataupun tutorial, cara-cara step by step untuk operate sesuatu tools tu. Kalau dekat shadow, kita boleh wujudkan shadow. Ini bila kita buat bangunan nanti, kita letakkan bangunan kita pada location yang betul. Kemudian ni kita boleh tukarkan dia punya UTC, user times. Kalau Malaysia ni plus 8. Okay, sebab kita tak letakkan lagi geolocation ni, jadi dia tak boleh aktif. Kemudiannya kita akan tunjukkan yang ni, scene. Jika kita nak buat animation nanti, style ini lebih kepada kaedah bila kita nak present. Ada orang dia suka kepada, ini adalah default style. Ada orang dia mungkin suka kepada style yang pelbagai. Contoh dia macam sketchy edges. SketchUp ni menarik sebab dia boleh kata macam modified, dan dia sketchy, nama pun SketchUp. So bila sketchy, kadang-kadang kita boleh jadikan dia unik untuk buat draft presentation. Bila draft di presentation, kadang-kadang kita nak nampakkan dia sketchy, dan kita boleh edit kita boleh edit style ni. Contoh dia, kita boleh klik pada line, edges dia ni, kita nak edges dia, profile dia ditebalkan dan sebagainya. Extension, ada yang nak extension lebih panjang, mungkin dia nak jadikan nampak macam sketchy, kita boleh adjust dekat sini. Dan kalau tak nak, kita boleh kembali semula kepada style yang standard, iaitu default style. Komponen ni bila kita buat group, akan ada satu stage lagi kita boleh create komponen. Maknanya komponen tu boleh digunakan pakai banyak kali. Saya akan tunjukkan dalam siri yang berikutnya. Material yang tadi kita dah gunakan, layer dan entity info. Dan ke semua tray ni kita boleh naik dan turunkan dia sebenarnya. Kita boleh edit dia. Katakan saya nak layer duduk di atas, material duduk di atas dan sebagainya. Ataupun kalau kita rasa terlampau banyak dan sebab, kita boleh buang dia ataupun modified, customizekan dia punya default tray ni pada
window. Okay, klik pada menu window, kita ada satu menu manage tray. Dekat menu manage tray ni, kalau kita klik pada default tray, ini adalah pilihan default yang kita ada. Tapi kalau kita nak create yang baru, new, saya boleh new, create tray yang baru. Contoh dia mungkin customize atas nama saya, SK tray, yang mana saya cuma nak ada entity info, material dan layer. Jadi saya akan klik add. Akan ada satu tray yang baru, tray yang kita customize. Dan kalau saya aktifkan tray ni, contohnya saya pilih pada window SK tray, so dia akan keluarkan tray yang ini saja, tray yang standard saya nak saja, entity info, material dan layer. Jadi sebelum kita tamatkan pembelajaran bagi siri keempat ini, saya nak tunjukkan last lagi ada view punya button ataupun icon. Contoh dia orbit, kita boleh orbitkan dia dengan menggunakan left click, yang mana sebelum ni kita dah dibiasakan dengan penggunaan orbit pada button center mouse. Okay, bila kita klik saja pada button center mouse ni, dah jadi orbit. Sama je dengan kalau kita klik pada orbit ni, tapi orbit ni kita boleh gunakan left click. Kalau yang ini pen ini dia sebenarnya dia bergerak pada horizontal ataupun vertical punya view kamera. Kita nak alihkan, kita nak pankan dia. Yang ini sebelah dia adalah button zoom, mana kita dah terbiasa gunakan zoom dengan cara scroll pada kita punya roll pada mouse. Ataupun kalau kita klik pada zoom ini, kita boleh gunakan left click untuk zoom in dan zoom out. Sama saja fungsi dia. Dan yang terakhir adalah zoom extend. Zoom extend ni kalau model kita sedang terabur ataupun dalam keadaan yang kecil sangat, jauh kita tak nampak, kita boleh automatically klik pada zoom extend untuk di view terus pada model mana kita punya kedudukan model tersebut. Shortcut dia yang default adalah Shift Z untuk zoom extend, Shift Z. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran untuk siri keempat ini. Terima kasih.